Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh Boleh. madam. Baik. Ya Allah, ada lagi yang minta link Gmeet dia. Kan saya mention awal-awal kelas dulu link Gmeet saya satu je, simpan satu tu for the whole semester. Tak berubah-ubah pun. Okay. Alright. Okay, kita cool downkan sedikit emosi ni. Kita buka kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Dah lambat sebenarnya. Lambat 2 minit lah. 3 minit. Biasanya saya akan start 5 minutes selepas pukul 11. 11 minit biasanya saya akan mulakan kelas. Alright. So ini adalah minggu yang ke berapa? Minggu 8. 8. Minggu yang ke-8. Okay. Ada orang tanya saya nak hantar chapter 3 kat mana puan? Nanti saya bagi tahu. Okay, so kita nak study about chapter yang ke-4. Okay, so ia berkaitan dengan memory and learning. Kita kena cepat-cepat ni, banyak sikit slide di hari ni. Okay, so it's about the memory and learning. Okay, so at the end of this topic, all of you students should understand the basic process of memory and kena tahu juga to apply the memory skill in their learning dalam perspektif study you all lah. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan memory? Benda yang kita ingat. Okay, so dia bermaksud the retention. Retention ni apa? Pengekalan. Kita nak kekalkan memory. Kita nak kekalkan informasi. The retention of information over time or the mind store. Yang mana kita punya minda ni simpan dan ingat. Remember those information. Okay, information ini dia boleh jadi dalam bentuk mental process or cognition. Contoh paling dekat dengan kita adalah computer software. Ramai lagi tak join kelas rat. Iman tolong panggil. Okay, so like a computer software. Kalau kita ada satu komputer, kita ada laptop, software yang ada dalam kita punya komputer itu adalah benda yang akan store ataupun benda yang menjadi storage kepada kita punya contoh kita punya assignment, kita punya guideline, kita punya lecture note dan sebagainya. Okay, how about brain? Tadi adalah memori, sekarang kita nak tengok apakah itu brain. Brain ini dikenali sebagai organ lah yang ada dalam tubuh badan kita. Duduk ke atas sekali ni, otak. Okay, so kalau dalam in terms of computer, dia adalah computer hardware. Hardware yang berada di luaran ni lah. Dia punya hard disk, the keyboard tu adalah organ. So tapi untuk komputer dia dikenali sebagai computer hardware. Kalau untuk manusia, inilah kita punya brain. Okay. Kita punya organ. Ni otak. Allah. Alright. So information processing model of memory. Okay. Sekarang ni kita nak tengok lagi memory ini is a complex and consists of various processes and stages. So memori yang kita store dalam kita punya brain ini adalah benda yang selalunya benda yang ditafsirkan sebagai kompleks. Banyak proses yang involve, ada berbagai stage sebenarnya. Okay, when we learn and remember, we will encode. Bila kita belajar, kita nak mengingat sesuatu pembelajaran tu, so kita akan encode benda tu. Contoh kita tulis. So kita tulis, kita letakkan apa dia punya tengah-tengah. Contoh hari ni adalah memory. So ni kita tengah encode dah ni. Kita menggunakan every single alphabet, menggunakan colouring dan sebagainya. So kita tengah membuat proses encode. Dan kita start, bila kita nak ingat, kita akan masukkan dalam kita punya pemikiran, dalam kita punya otak. And kita nak guna balik nanti bila exam, contohnya kita nak retrieve, kita nak dapatkan semula information, nak tulis dalam paper MGT 028. Tak tulis lah, you klik je MGT nanti. Okay.
Alright, so the analogy is like this. Okay, komponen kita ada komponen untuk memori, kita ada encoding, storage and retrieve ataupun input, storage dan juga output. So kalau dalam analogi komputer, encoding ataupun input dia adalah keyboard, kamera, kalau dari segi storage, hard disk, thumb drive. Untuk dari segi retrieval ataupun output, komputer, screen printer. Kalau manusia pula dia berbeza. So kita punya input adalah kita punya 5 sense tu. Merasa, melihat, mendengar, sentuhan, bau. So 5 lah kita punya sense. Kalau kita ada 6 sense, itu anugerah lah. Okay. So dari segi storage pula, manusia kita ada 3 jenis memori. Kita ada SM, STM, LTM. Apa pula dah singkatan-singkatan. SM itu adalah sensory memory, STM short term memory, LTM adalah long term memory. Okay. So kita punya output adalah writing and talking. Meaning to say that bila manusia ni, human ni, input dia ada 5 sense tadi. Bila dia hadir ke kelas, online kelas G-Meet dia hadir, dia dengar. So dia menggunakan sense apa? Mendengar guna sense apa? Telinga, Amir. Dia menggunakan telinga lah untuk mendengar. So bila dia mendengar, bila dah dengar informasi yang Puan Fini bagi tahu, so dia nak storage. So dia akan menggunakan mana-mana memori ini, first dia akan menggunakan sensory memory dulu, dan dia akan masukkan dalam short term memory. Okay, so nanti bila dia dah faham apa yang Puan Fini ajar, nanti nak jawab exam. So dia akan keluarkan, outputnya adalah dia writing back all those information that has been shared with Puan Fini dalam kelas UED. Macam itulah dia punya stage, dia punya proses. Okay, kita akan tengok satu-satu nanti types of memory ni. Alright, so seterusnya memory and learning. So this is what happened for those students nowadays. Okay, it's about lecture ni 5% je yang dia orang akan ingat, yang student akan ingat. 5% je. But when you are reading back, you akan tambah, you will increase percentage of your memory 10%. Okay, when we are using audio visual, menggunakan ada video ke, so dia akan meningkatkan lagi. Okay, 20%. Kalau kita boleh demonstrate back benda tu, 30% kita akan ingat. Kalau kita boleh discuss, bila dah belajar dalam kelas, dah buat revision sikit dan kita discuss dengan kawan-kawan, means that we are sharing information waktu tu buat discussion, 50% akan lekat dekat kita punya otak. So kalau yang bawah ni, dia kita practice doing, buat exercise, buat math banyak kali, buat soalan yang sama banyak kali. So we are practicing. Okay, so kita akan meningkatkan memori kita 75%. Dan the last one, when we are able to teach others about this topic, 90% insya-Allah akan ilmu tersebut ataupun informasi tersebut akan berada dalam kita punya minda ni. Okay, faham so memanglah lecture kita ni 5% je yang you all faham pun, ataupun yang masuk kat dalam minda. Sebab tu kena reading, kena buat demonstration, kena buat discussion, kena practice. And last kali, bila you are able to share the knowledge with others, bermaksud you memang 90% memang you faham lah tentang subjek tersebut. Ajar kawan-kawan buat maths. Okay. So there is about 3 types of memory. Kita ada sensory memory, kita ada short term memory, kita ada long term memory. Nanti kita akan go through one by one. Okay, so sekarang you kena faham dulu ini adalah dia punya proses that involve 3 memory tadi tu. Apa 3 memory tadi tu saya cakap ya? Apa dia? SM, STM, benda lah. LTM. Bagus Amir. Dia ingat yang singkatan-singkatan tu. Kat depan ni ada Amir, SM, sensory memory, short term memory, STM, long term memory, LTM.
Ni lah kita punya three types of memory tadi tu. Okay, so kita nak relate. Okay, bila kita buat sesuatu dia memula dengan sensory memory. Kita punya five sense ni. Kita mendengar, melihat sesuatu perlu teringat, dengan bau, pergi supermarket, ada orang bagi piece of paper, sample, bila you suka pada bauan tu you teringat-ingat. Okay, so dia adalah unintended information is lost, dia kata. Bermaksud kalau kita tak kawal benda tu, kalau kita rasa macam kita tak nak ingat, so kita tak akan ingat lah selepas itu. Tapi kalau kita kawal, kita nak benda tu berada dalam kita punya memori, so dia akan kekal. Okay, so kita punya sensory memory ini dia cepat untuk hilang. Okay, so sebab tu kita kena convertkan dia kepada short term memory. Okay, short term memory ni dia lebih kepada, dia memerlukan sedikit lebih attention. Okay, so unrehearsed information is lost. Kalaulah kita tak latih benda tu, dia akan hilang. Tu saya kata tadi dalam kelas kita menggunakan sensory memory, kita dengar, lepas tu kalau kita tak buat something, benda tu akan hilang. Untuk mengelakkan dia daripada hilang, kita kena masukkan dia dalam short term memory. Nak masuk dalam short term memory, you need to do something. Kena berlatih. Saya ambil contoh math tadi tu lah, nak ambil contoh lain tak apa juga, ambil math senang. So bila you dengar dalam kelas, mungkin Cik Nazri ikut yang ajar you math, lepas tu ataupun Puan Ju ajar you dengar, okey lah, you dengar pada waktu tu lah, you faham, saya lagi kawan kacau ke, kawan message ke apa, hilang. So you kena jot down. Okay, you nak masuk dalam short term memory. Bila you jot down, lepas tu you buat practices pula. Another practices yang mereka bagi, 2-3 soalan yang sama, buat banyak kali, so dia akan masuk dalam short term memory. Okay, short term memory pun tak cukup. Kita nak suruh dia masuk dalam long term memory. Okay, sebab even though kita dah masuk dalam long term memory pun, benda tu boleh hilang kalau kita tak tak gunakan lah. Contoh kalau dulu USBM ambil bio lah konon. Mana bio? BM lah senang. So ada karangan-karangan yang you kena ingat tu kan, yang buku tu kan. So dulu you ingat lah. Kalau sekarang ni suruh buat rasa ingat ke tak? Mungkin ada certain informasi yang you dah hilang sebab you tak practice that one. Dia dah berada dalam you punya long term, tapi sebab you tak gunakan dalam PPT, tak ada belajar bahasa Melayu, tak belajar buku tu, sudah hilang sedikit demi sedikit lah. Okay, so untuk pastikan dia tak hilang, dia kena retrieval, dia kena dapatkan semula short term memory ni. So bermaksud you kena buat praktis balik lah. Macam tu Okay, so sekarang ni saya nak cerita satu persatu jenis memori tadi. Sensory memory tadi saya kata dia adalah numerous incoming info. Banyak sangat info yang datang kepada you ni. Numerous, banyak informasi. Okay, daripada mana? Daripada 5 sense tadi tu. Okay, tapi memori dalam sensory dia adalah benda yang instant. Cepat datang. Dan juga cepat hilang. Okay, if one pay attention to the stimuli, it will go to STM. Kalau you take it as a serious thing, you want it to be last in your brain, what you need to do adalah convert it to STM, short term memory. Bagi masuk dalam short term memory pula. Okay, therefore the importance of paying attention, concentration while lecture, reading and etc. So meaning to say that if you are desired to turn on ataupun to switch your sensory memory kepada STM, kena pay attention lah, concentrate dalam kelas. Okay, while reading pun sama juga. Ada orang, termasuklah saya baca buku, baca tapi dia macam tak masuk. Dia macam sambil lalu je tapi tak masuk. Pernah juga. So bermaksud saya menggunakan sensory mata untuk membaca. Tetapi saya tak convert dia kepada STM. Saya tak paksa diri saya untuk concentrate faham. So dia akan berada kat sensory memory je lah. Nak baca buku pun kena macam tu. Kena paksa faham, kena faham.
Okay, tak boleh baca saja. Okay, so short term memory ataupun STM ini dia punya storage limited. Nak masuk banyak ni, yang sensory tadi tu banyak tau. Lepas tu dia nak masuk pada short term memory, dia limited. Tak semua boleh masuk. Okay, dia kata from the SM into will be relied to STM. So daripada SM dia masuk pada STM. While in STM, info must be rehearsed, kena repeat. Bila info tu dah masuk dalam STM, you tak boleh biarkan dia macam tu. You kena doing something to make sure that it will not lost. Tak boleh hilang ni, kena buat apa? Rehearse lah, repeat lah. Menggunakan apa? Some active learning strategies. Menulis, kena bercakap dan sebagainya. Okay, sebab apa kita nanti nak masukkan pula STM punya memori ni ke dalam long term memory. Kalau tidak, memang akan lupa juga sebenarnya. Okay, therefore student must realize the applied memory strategies is important to strengthen the memory ability. Okay, alright, so last but not least, dia nak masuk dalam LTM ni kan, long term memory. So long term memory ni dia unlimited. Masuklah banyak mana pun. Memori kita besar, long term memory kita besar. Kita ingat lagi darjah 1 masuk sekolah, nangis-nangis kan, ingat. Sebab dia dah masuk dalam long term memory. Peristiwa yang tak dapat dilupakan. Darjah 1 kan. Saya darjah 1, mak saya tak hantar. Ayah saya pergi operasi. Ayah saya polis. So ayah saya hanya hantar saya dekat kantin. Hujan lebat saya ingat sebab dia dah masuk dalam mana? Long term memory. Ya, Hazi, long term memory lah. Sebab tu saya ingat lagi satu hari tu. Ayah saya hantar saya dekat kantin je. Duduk kantin dengan kakak saya. Kakak saya darjah 3. Tapi kami baru pindah ke kawasan tu. Tak kenal orang lah. Sekarang saya ingat cerita tu sampailah rehat, masuk kelas, jumpa orang semua saya ingat. Dah masuk dalam long term punya memory ni. Okay, so from STM daripada short term tadi, dia move masuk dalam LTM and it will start here for later use. Dia akan digunakan pada masa dia diperlukan lah. Macam tadi saya panggil balik lah, saya retrieval back my memory during my first day darjah 1. Saya panggil balik, dia datang. Okay, if the info is not being used for some time, forgetting may occur. So kalau kita tak selalu bercerita, mungkin saya pun akan lupa juga. Tapi benda ni saya banyak cerita kat suami saya dulu waktu mula kahwin, cerita dekat anak saya pengalaman, so dia tak hilang lah. Okay, having cues and strategies during encoding early would help it retrieval process. So kita kena bagi isyarat macam kalau kita lupa sesuatu kan, mesti kita akan cari apa clue dia, isyarat. Sebab from that clues tu dia akan bawa kita kepada memori yang lepas tu. Okay, alright. Okay, so ini adalah memory process yang melibatkan encoding, storage, retrieval. Encoding ni kita nak masukkan informasi, kita interpret information in a meaningful way. Masukkan informasi dalam kita punya brain, then kita akan, the second one kita akan storage lah. So kita akan biar dia berada dalam memori kita, dan kita akan retrieval, guna balik. So ini adalah 3 proses dia. Masukkan informasi, encoding, dan kita akan storage dia dalam kita punya minda, dan kita akan guna balik, retrieval. Okay. Okay, so kenapa kita selalu lupa? Kenapa? Makan semut. Dah agak dah jawapan tu. Semut juga yang salah, makan semut. Yelah, orang tua dulu mesti akan cakap lupa sebab banyak makan semut. Tapi dari segi saintifiknya, kita lupa sebab kita tak pay attention. Yes, a true statement. Kita tak pay attention. Contoh, ada orang sampaikan maklumat, kita sembang dengan kawan. Kita tak menggunakan kita punya hearing sense ini terhadap orang yang bercakap tu.
Kita tak fokus pada dia, kita fokus pada gossiping. Ni belajar dalam MGT, gossiping. Types of informal communication. So bila kita gossip, kita fokus pada kawan lah, pada orang yang bagi info tu tak ada. So attention dah tak ada. Okay, do not understand the information pun ia juga tak faham. Orang bagi info, you baca-baca, you tak faham tapi you tak tanya. Lepas tu nanti you lupa. Okay, cram for exam. Exam pun ada cram dia maksud dia macam you study last minute, semua benda you nak masuk, nak tahu. Ada orang kata rebuslah buku tu nanti you minum air. So semua benda you nak study last minute, sukarlah untuk you punya otak proses. Nak masuk dalam ni memori, tak sempat lah. Okay, do not have good strategies pun ia juga. Store information with too few clues. Masukkan informasi tapi dia punya isyarat ataupun dia punya clues tu sikit. So sebab tu dia tak ingat. Contoh kalau kita nak ingat lirik lagu lah, panjang juga lirik lagu ni. So mereka biasanya penyanyi ni dia akan ingat dia punya lirik lagu ni, dia bakal imagine gambaran peristiwa macam tu. So dia ada clues lah. Kalau kita ada clue yang sedikit, susah untuk kita ingat juga. Interference, ada gangguan. Contoh dia kata ada 2 exam dalam masa 1 hari. Okay, especially subjek yang related. Contoh apa? Psikologi dengan counselling. Mulalah term-term tertukar dah. Psikologi pun benda yang berkaitan dengan human juga. Counselling pun berkaitan dengan human punya karakteristik behavior juga. Kita dah pun tertukar. Lepas tu kita lupalah. Then last but not least adalah anxiety, test anxiety. Kita rasa macam down, kita rasa macam susah hati, bimbang. Padahal study dah okey dah study, tapi macam you terbayang-bayang muka lecturer hak garang tu, kalau tak pas ni mati aku. Macam tu you rasa macam bimbang. Okay, so jangan bimbang. You dah prepare, insyaAllah benda tu akan turun keluar, ataupun maklumat tu akan meluncur keluar dengan smooth. Tapi you kena buat benda yang betul lah. Tak boleh study last minute, tak boleh lewat malam baru nak bersengkang mata. So you kena ada strategi yang bagus, well prepared. InsyaAllah you tak akan lupa lah. Okay, so sekarang ni bila dah lupa, macam mana nak improve kelupaan itu? So kita kena ada benda yang boleh mengatasi benda tu lah. Okay, nak improve macam mana? So number 1, you boleh menggunakan mass practice ataupun you kena bezakan mass practice dengan space practice. Okay, mass practice adalah benda yang tak bagus. Satu masa you nak buat semua. Kalau space practice ni dia ada ruang-ruang yang terluang, So you pandai grab the opportunity, you bahagi-bahagikan masa. So ini bagus dan recommended. Okay, ataupun kita boleh mengatasi kelupaan itu menggunakan break task down. Masalah yang besar ataupun tugasan yang besar, you break it into a simple problem lah. Okay, tak apa, ni part A, ni part B, ni part C. Part A ada pecah-pecahan macam ni. So that you will more understand about the problem, about the assignment. Okay, and another one adalah kenapa nombor dia semua satu-satu ni, patut 1, 2, 3, 4. Okay, nombor 3 adalah repetition ataupun rehearsal. Ni memang tak cakap pun you all tahu juga. Nak senang ingat kena repeat benda yang sama. Macam saya first time mengajar pun saya tak berapa nak ingat ataupun tak berapa nak faham ataupun macam mana gabra lah. Macam tu lah cuak nak ajar dalam kelas. Ada anxiety, kebimbangan, bukan anxiety disorder, dia anxiety rasa bimbang. Tapi bila saya dah selalu buat tiap minggu pun buat, hari-hari pun buat mengajar, so dia dah jadi benda yang bisa tegal biasa. Sebab kita buat repetition, kita buat rehearsal. Okay, ataupun kita menggunakan teknik strategis elaboration. Okay, elaboration kita akan tengok.
Okay, so rehearsal strategy ini bermaksud kita practice the material until it is learned. Kalau yang simple task kita gunakan rehearsal yang biasa lah. Kalau yang high level task kita memerlukan rehearsal yang berkali-kali ataupun menggunakan orang lain. Tolong dengar sekejap, aku nak discuss ni, aku nak sembang pasal topik ni. Nak suruh dia dengar. Okay, tu maksudnya rehearsal. Okay, elaboration strategies tadi bermaksud expanding on information, performing associations or connecting new information that you already know. Bila ada satu subtopik, okay, so bila you nak study subtopik tu, you kena more elaborate pasal topik tu. You tak faham topik tu, so you kena find a lot of information. Tengok dalam buku ke, kalau ada buku lah, tengok kat internet pun boleh juga. Tanya Puan Fini ke, tanya Puan Salina ke, tanya Puan apa lagi ada, puan-puan dan sebagainya lah, puan-puan dan tuan-tuan, doktor dan PM lah. Tanya, dapatkan lebih banyak information. Okay, and another one, kita boleh menggunakan organizational strategies yang bermaksud it will allow you to organize the information to make it easier to learn and recall. Bermaksud you dah classify kan dia, you dah kumpulkan dia. Okay, chapter 1, apa benda yang ada dalam chapter 1. Ingat tak Kak Syifa kata kalau study kena pastikan apa benda yang ada kat dalam chapter tu. Chapter 1, MGT 028 dia kata cerita pasal entrepreneurship, cerita pasal management function, cerita pasal 4 factors of production. Tu yang ada dalam chapter 1. So you dah pun organize benda tu, you dah kumpulkan dia dalam satu chapter 1. Chapter kedua, form of business ataupun form of ownership, business ownership. Business ownership ada 3. Dah cerita pasal MGT pula kan. So you dah bermaksud you dah tahu dah chapter 1 apa, chapter 2 apa, chapter 3 apa. Dan bila ada question yang datang pada you, senang you nak recall balik apa yang you dah study itu. Okay. Dan kita ada comprehensive monitoring strategy. Okay, allow you to monitor or keep tabs on your learning. Kita menggunakan sesuatu yang komprehensif, sesuatu yang senang untuk difahami. Bila kita study, kita tak boleh 100% hafal apa yang ada dalam slide tu. Susah sebab English dia mungkin lain daripada yang kita faham lah. So bermaksud kita kena tahu dulu maksud contoh definition of leading. So dia kata leading ini lah something that orang yang boleh memotivasikan orang yang boleh mengetuai satu kumpulan macam tu. Okay, tapi kita tak boleh nak hafal English word tu. Kita gunakan kita punya our own English word. Tak faham yang tu, mungkin dia punya bahasa tinggi sangat, kita elaborate lah sendiri, kita menggunakan comprehensive, kita menggunakan something yang kita mudah faham. Okay, the next one, effective and motivational strategies. They will related with your attitude, interest, motivation toward learning. Okay, tak semua orang yang macam falling in love with learning. Dia memang suka study. Daripada Azali lagi, daripada sekolah rendah lagi, memang suka study. Macam Meme dalam cerita Pipin tu, saya suka homework dia orang pertama yang nak hantar. Tak semua orang yang macam tu kan, yang ada attitude yang sebegitu. So macam mana kita nak bagi kita ada boleh belajar. So kita kena ada motivation tu lah. Motivation towards learning. Okay, so kita kena tahulah diri kita ni suka reward. So kita akan kata, okay tak apa, kalau dah dapat A subjek math, nak belanja KFC kat diri sendiri. So bila you dah termotivasi ataupun you have something that you desire lah, benda yang you betul-betul nak. You ada duit simpanan, tapi takut-takut nak guna.
Lepas tu juga dia pun cakap okay, dah tamat PPT, masuk diploma nanti nak beli benda ni. Kalau dapat masuk diploma lah. So you akan termotivasi untuk perform dalam you punya PPT punya ni lah program. Okay. Seterusnya, okay, kenapa ada orang yang dia punya fokus, dia punya concentration rendah. Ada orang kelas 2 jam melekat dekat laptop ni, dengar satu-satu penuh paper tulis. Tingginya concentration. Ada orang yang macam 5 minit, sekejap lagi adalah distraction dia, gangguan. Bunyi phone, mata pun duk keling-keling. Ni saya bercakap berdasarkan apa yang saya buat, apa yang saya selalu alami juga ni. Phone kat tepi kan duk bunyi kling-kling. Mesti kita jeling sikit, siapa pula yang hantar ni. Dah concentration dah terbelah dua lah yang seminar ni dengan phone pula. So kenapa kita ada poor concentration? The first one, dia ada beberapa lah. So semua ini dia sangat related. Dia tengok dia punya, orang panggil apa ni, subset. Dia subset each other. Okay. Lack of interest, you tak minat pun sebenarnya. Bila you minat, even though ada distraction tadi tu, tengok phone kejap, you akan berpatah balik kepada screen. Nak tengok balik apa yang Puan Fini ajar ataupun nak tengok balik apa yang dalam seminar tu ada. Okay, lack of motivation, betul juga. Rasa macam down, tak nak, tak suka, macam tu lah. Distraction from others, lack of attention, uncomfortable environment. Ni perjumpaan semalam. Ada seorang kata, ada ke Najmi dalam Najmi kelas mana lupa dah. Aiman Najmi kelas ni ke? Kan? Tadi. Bukan kot, saya kenal satu Aiman je kelas ni. Itulah kelas lagi satu kot. Ni Aiman Iskandar, dia Aiman Najmi. So dia kata dia punya coverage tak bagus even though dia duduk dalam kampus. Okay, so dia punya environment adalah uncomfortable. So you kena lari sikit daripada uncomfortable environment tu, pergilah kat coverage internet yang kuat. Pergi library, ni orang yang duduk kat kampus lah. Pergi library dan sebagainya, lebih kondusif. Macam ni ada kat rumah juga. Kalau you perlukan space sedikit macam crowded sangat dalam rumah, so you boleh pergilah MACD ke apa ke, sekarang kan boleh. So cari tempat yang bersesuaian. Okay, termasuklah juga yang ni physical matters, you ada anxiety, you ada rasa worries, penat, illness pun mengganggu you punya concentration. Okay, so macam mana kita nak improve kita punya concentration ni? Tak fokus ni. Nak biar je ke? Biarlah tak fokus pun lah, topi lah. Tak boleh lah, kita ni sekarang tengah belajar. Even though nanti you bekerja pun, you tak fokus dalam kerja you kena improve juga. Tak boleh biar. Okay, so kalau biar nanti dia punya otak ni akan tepu. Dia macam dah tak aktif. Okay, so strategy to improve concentration ini, again, use motivational and organizational strategies. Okay, another one, create positive learning environment. Yang ni saya rasa orang perempuan suka ni. Kalau saya sebagai orang perempuan, saya dah mention banyak kali kot dalam kelas saya, bila saya nak study, saya akan pastikan saya punya environment tu kondusif. Saya akan pastikan meja saya tak berselerak. Bilik saya tak panas. Saya akan mandi dulu. Tu adalah habit saya lah. Bila saya nak buat kerja pun, pastikan saya concentrate, saya mandi. So saya akan refresh back saya punya body, refresh back saya punya mind. Okay. Deal with internal distraction. So dalam diri kita ni ada je benda yang kata, nantilah, tak payahlah, biarlah. Tu distraction kita tu diri sendiri. Benda untuk kita berubah, termasuklah kita nak concentrate ni, sesuatu benda yang kita nak berubah lah. Bila kita nak berubah, mesti ada sesuatu suara-suara halus. Sebab apa? Sebab dalam diri kita ni sebenarnya terbagi pada dua. Ni jasad. Okay? Ada lagi satu, roh kita.
yang bercakap ni. Ni yang selalu kita rasa macam ada benda-benda yang berkata-kata dalam hati, roh lah. Jasad ni senang je nak control. Kita just dia macam dia boleh follow apa yang kita nak. Jom, nak pergi surau lah, kaki akan berjalan. Tapi susah untuk kontrol roh tu. Sebab roh kita ni dulu-dulu dah ada dah. Dia janji dengan Allah, dia kata dia akan jadi manusia yang baik, akan patuh pada perintah Allah. Tapi at the end, ada je orang yang ingkar. So roh tu yang you kena panggil dia balik. Seram pula. Bukan seram, memang dia ada kat diri. Memang itu adalah diri kita. So kita kena selalu bercakap dengan ni. Kita kata aku sayang kau. Kita sekarang tengah study. Jomlah jadi orang baik. Lofa pun selalu bercakap depan cermin. Nak motivate diri sendiri. Okay. Apa lagi tu? Use active learning strategy, match your learning strategy to the task, monitor your concentration. Dah tahu concentration dah low, you boleh layan kejap concentration low tu, buka lah kejap game 15 minit. Main, dah kalah, tak payah nak sambung dah. Baru buat kerja balik. Boleh je. Pentingnya you tahu macam mana nak control, nak manage. Habis dah pun. 11.43. Alright, anything to ask? Apa yang kita study hari ni? Apa yang kita study hari ni? Mudah. Hari ni kita study pasal apa? Siapa ingat? Satu. Kita Apa ni? study pasal cara nak mengingat. Ya. Memory learning. Memory. Aiman. Okay, lagi? Banyak ni. Benda-benda kecil-kecil pun banyaknya. Cara-cara nak fokus. Ya, Hazriman, cara nak fokus. Lagi? Dalam kelas E ni ramai lelaki pula yang aktif, perempuan mana? Tidur, madam. Hai. Dia ke tidur. Nafis. Ya, madam. Okey. Hari ni okey. Okey, madam. Dah Mak breakfast? tak okey, Meda, dia tak sihat. Siapa tak sihat? Siapa Aiman tak sihat? Mak, dia pening sikit. Pening. Awak pening. Tak sihat. Tak sihat ni illness tadi tu boleh kacau kita punya concentration juga. So Mat, jaga diri baik-baik. Tak sihat nanti makan ubat ya Mat. Adlin Sofia. Okay. Nur Adlin Sofia. Ada tak? Diam je. Anis Patricia. Diam juga. Ain Salsabila. Yes, madam. Ada pun. Siapa lagi? Elisha Nazira. Ya. Sajalah nak panggil nama-nama ni yang sunyi sepi ni. Ada, ya, Anis ada, okey. Kalau ada apa-apa benda tak faham, terus bertanya. Ada nak tanya pasal assignment? Grup assignment dah siap? Dah. Aduh. Bagus. Santai minggu ke-9 ya, minggu depan. Okay. So minggu ini ada satu benda yang saya minta. Hantar sebelum hari Ahad, iaitu chapter yang ke-3. Ada yang dah siap, saya tahu dah ada yang dah siap. So nanti saya letakkan folder dalam kita punya Google Classroom. Okay. So another one adalah chapter yang keempat. Hantar minggu depan. Hantar minggu depan. Hari Khamis minggu depan. Masa kelas kita tu lah. Yang tu adalah tarikh akhir untuk you hantar. Boleh?
Boleh, madam. Boleh, madam. Untuk madam semua boleh. Ya, boleh ke tak boleh ke? Kena boleh lah. Sebab madam yang minta. Okay. Alright. 11.47 dah. Walaupun kita start lambat tadi tapi saya tak nak ambil masa you all yang lama lah. Okay. Alright. Terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya yang tak sampai sejam ni pun. Okay. Kalau ada apa-apa masalah, just let me know. Apa lagi? Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi minggu hadapan. Ingat ya kena hantar 2 perkara tu. Okay. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Welcome.